Ini tak baca hadis yang kita baca pada malam ini. Sedap khutbah pun disiplin kena ada. Masa habis dia pukul berapa, kena habis time tu. Panjang bukan makna kita alim. Panjang bukan makna kita ni warak. Panjang bukan itu maknanya. Sebaliknya membawa makna bahawa kita tidak faham apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bab khutbah Nabi kata apa? Khutbah yang baik itu ialah khutbah yang pendek tetapi membawa kesan. Pendek aja, tapi isi khutbah tu kawan yang dengar sampai balik duk teringat-ingat apa yang disebut oleh khatib tadi. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia atta rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni lata'akharu an salatil ghadah min ajli fulan mimma yutilu bina. Faqala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ashadda ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idzin. Qala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawwaz fa inna fihimul marid wal kabir wa dhal hajah atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia satu laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, kata laki-laki ni, inni la ta'akharu an salatil ghadah min ajli fulan mimma yutilu bina. Satu laki-laki, satu sahabat Nabi mai jumpa Nabi. Bila sampai di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tak pergi dah sembahyang jemaah subuh di masjid. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tak pergi dah sembahyang jemaah subuh di masjid. Saya tak pergi dah, dia kata. Pasal apa? Min ajli fulan, kerana dia ni hadut jadi imam sembahyang ni, kerana dia ni masalah dia apa? Mimma yutilu bina, dia ni suka baca panjang-panjang bila sembahyang subuh. Kerana tu saya tak pergi dah, dia kata. Qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin. Kata Abi Mas'ud, dia kata, seumur-umur hidup aku tidak pernah melihat Nabi marah macam mana marah Nabi pagi tu. Bila satu orang mai mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya sembahyang subuh di masjid, saya tak pergi dah. Pasal apa? Pasal tu imam, hadut jadi imam tu suka baca panjang sangat. Saya tak pergi dah, dia kata. Aduan kawan ni dekat Nabi ni menyebabkan Nabi SAW cukup marah, sehingga kan Abi Mas'ud kata, aku tidak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah hari tu. Qala Nabi SAW, terus Nabi kata kepada ramai orang hadut ada ni, Nabi kata, ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin. Nabi kata, wahai saudara-saudara semua, ini masalah kita. Di kalangan kita ni ada orang yang suka munaffirin, suka buat bagi orang lari daripada Islam. Nabi kata. Nabi tidak marah dia hak tak main sembahyang subuh ni dak. Nabi marah nu kawan yang jadi imam yang baca panjang, yang kerana panjang tu menyebabkan orang tak mau main jemaah. Nabi marah ke dia. Nabi kata, masalah kita apa dia? Di antara masalah kita ialah ada orang yang suka buat orang lari daripada Islam. Munaffirin. Dia buat supaya orang lari daripada Islam. Fa inna fikum ma shalla bin nas fa ayyukum ma shalla bin nas falyatajawaz. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa. Di kalangan hampa ni, kalau ada siapa-siapa yang satu hari menjadi imam kepada orang ramai, tolonglah sembahyang bagi ringan. Tolonglah sembahyang bagi ringkas.
Jangan semayang tu panjang-panjang sangat. Nabi kata, fa inna fihimul marid. Kerana hak mai semayang ni ada yang sakit. Nabi kata, wal kabir, dan ada yang mai semayang ni orang yang cukup tua. Wa dzal hajah, dan ada orang yang mai semayang ni dia dalam keperluan. Dia saat lagi ada kerja nak pergi buat. Kita pergi tarik bagi panjang semayang, tersangkut kerja dia. Orang nak pergi kerja misalnya, lah ni subuh 6 suku. 6 suku lewat. 6 suku lewat. Dia ni nak pergi kerja tu, nak kerja Tanjung tu, nak lari pergi feri, nak tangkap feri, nak lintas, nak sampai balik sana, nak masuk pejabat. Dia singgah masjid tengah jalan, semayang subuh dulu. Ni nak pergi kerja ni. Tinggal kena Al-Baqarah tadi ni. Nabi kata ini orang yang munafirin, orang yang menyebabkan orang lari daripada agama. Dan kata Abi Mas'ud, aku tidak pernah tengok Nabi marah seperti mana marahnya Nabi SAW pada hari itu. Tuan-tuan, dua hadis sahih riwayat Al-Bukhari ini cukup untuk kita jadikan pengajaran, untuk kita jadikan pedoman kita. Dan mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang dimarah Nabi SAW. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 237. Muka surat 237, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf. Muka surat 237. Kita sampai pada ayat 19 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Kita sambung balik cerita yang kita baca bulan lepas sampai ke Nabi Allah Yusuf alaihi salam dibuang oleh abang-abang dia di dalam telaga buruk yang dalam. Yang disebut dalam Quran dengan nama Ghayabatil Jub. Telaga buruk yang gelap dalam. Okey, kita sambung di situ. Cerita dia kata apa? Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum. Dan datang orang musafir daripada Madian ke Mesir. Maka berhenti depa itu dekat dengan Jub Yusuf itu. Jub maksud dia telaga. Satu rombongan musafir nak pergi ke Mesir. Depa singgah dekat dengan telaga yang dibuang Nabi Yusuf di dalamnya. Maka suruh mereka itu akan orang untuk ambil air. Bila rombongan ni berhenti, ketua dia perintahkan kepada ada ni, tolong siapa-siapa pergi cedok ayam bawa mai. Suruh pergi ambil ayam. Maka mereka itu pergi cari telaga untuk ambil ayam. Maka sampai mereka itu ke telaga Yusuf. Cari, jumpa telaga yang Nabi Yusuf ada dalam. Mereka pun tak tahu. Begitu. Fa'adla dalwah. Maka huluk mereka itu akan timba. Maka bergantung Yusuf naik dan keluar daripadanya. Mereka suar tali timba nak cedok ayam. Suar tengok berat. Duk karau naik balik tu berat. Awak ayam berat kan? Naik Nabi Yusuf dia bergantung di tali tu. Begini jadinya. Maka tak kala lihat mereka yang ambil ayam itu akan Yusuf. Qala ya bushra hadha ghulam. Kata dia, alangkah seronoknya. Hai kesukaan aku. Dia terjemah macam tu. Ala bushra. Maksudnya, oi seronoknya. Itu maksud dia. Bila dia karau tali tu, dia tarik tali tu, naik. Tengok ada satu budak laki-laki comel. Duk bergantung di tali tu, duk atas timba. Hak dia suar nak cedok ayam ni. Maka kata kawan yang cedok ayam ni, ya bushra hadha ghulam. Oh, dia kata alangkah seronoknya. Dia kata ada budak laki-laki di dalam telaga ni. Tuan-tuan kena ingat, dalam budaya Arab sejak daripada dulu-dulu, anak laki-laki ni kebanggaan. Anak perempuan ni membawa aib. Ini faham mereka. Jadi bila tengok budak laki-laki pula segak comel. Masalah kita akan sampai satu bab dia cerita tentang comel Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf ni dalam hadis Nabi SAW ada dua. Satu hadis Nabi SAW kata setengah daripada kecantikan dalam dunia ni ada pada Yusuf dan mak dia.
Ada satu hadis lagi Nabi kata 2/3 daripada cantik dalam dunia ni ada pada Yusuf dan mak dia. Hanya sulus, hanya 1/3 sahaja yang kita pakai share seorang sikit. 1/3 cantik ni kita pakai ambil seorang sikit tu jadi lagu kita lah ni, pakai dapat dia ni elok, tang ni dia ni segak, tang ni dia ni handsome, tang ni dia ni 1/3. 2/3 Yusuf dan mak dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf ni segak, handsome sejak daripada budak-budak.